8.1. Oke. Sediakan pen kamu. Pensel. Jadi rajah di sebelah menunjukkan hubungan antara set P dan set Q. Nyatakan jenis hubungan. Siapa nak jawab? Tunggu bagi anugerah nanti. Hubungan banyak kepada banyak. Siapa tu? Sebut dulu nama. Lim Jensia. Lim, okey. 1 markah. Banyak kepada banyak. Macam mana kita tahu dia banyak kepada banyak? Kamu tengok 3, 6, 9. Itu input. Input dia ada 2, output yang nombor 3. 9 dengan 18. Okey, ini input. Ini output. Kamu tengok 3 ni. Kita tak ada 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada. Kita ada 1 dengan banyak saja. Jadi kalau ini dikenali sebagai 1. Okey, ini 1. Ini kalau dia 2, kita tak sebut dia 2, kita sebut dia banyak. Okey? So, banyak kepada ini pun banyak. Jadi banyak kepada banyak. Faham? Paham. Ya, bagus. Okey, yang kedua, B, julat. Berapa julat dia? Siapa nak jawab? Berapa julat dia? 9 dan 18. 9 dan 18. 18. Lim lagi ke? Wow. Ya. 2 markah untuk Lim. 9 dan 18. Tulis macam ni. Okey. Julat tu maksudnya image output yang ada input. Kamu tengok sini 9 dan 18 saja yang ada. Julat ni tengok bahagian output. Okey, output yang ada input. Kalau 20 ni kita tak ambil sebab dia tak ada input. So jangan ambil yang ni. Okey. Seterusnya nombor 2, rajah di sebelah menunjukkan satu fungsi. Nyatakan nilai B. Berapa nilai B? Okey, yang pertama kamu tengok dulu apa hubungan antara mereka. Jadi hubungan dia ini input, output. Jadi input adalah output. Jadi 0 kepada 0 adalah 3 kepada 9. Apa operasi yang terlibat? Macam mana 3 boleh jadi 9? Darab. Darab. Darab berapa? 3. Darab 3. Darab 3 Tiga. dengan 9. So ini input, output. Okey, tengok 5 pula. 5 darab berapa jadi 15? 5. 3. 3. 3. 5 darab 3. So maksudnya setiap ni mesti didarab dengan 3. Macam mana kamu nak cari nilai B? Bahagi 21 bagi 3. 21 bahagi 3 sama dengan 7. 21 bahagi 3. Jadi Tiga. jawapannya 7. 7. 3. 7. Oh. Okey. Faham? Faham. Paham. Macam mana? Kejap cikgu. Macam mana? 21 bahagi Faham? 7 dengan B. Okey, cara penulisan dia macam ni. Sekejap, cikgu padam dia. 7 so B sama dengan So, P, ini pemadam pula. Pen. Px sama dengan X 3 X. Kan tadi dia darab dengan 3. So, Px. Buruknya tulisan cikgu ni lah ni. Lama sangat tak ada kelas. Okey. So, Px sama dengan 3X. X tadi adalah B. Px adalah 21 sama dengan
3 B. So 2 plus 1 bahagi 3 sama dengan B. So B sama dengan berapa tadi? 7. Ya, betul. Oke, macam ni lah cara penulisan dia. Ha? Oke. Next, nomor 3. Oke, tentukan sama ada set pasangan tertib berikut ialah fungsi. Apa kata kunci fungsi tadi? Dia mesti apa hubungan dia? Kepada apa? Fungsi 1 kepada 1. 1 kepada 1 ataupun 1 kepada 1. ya, 1 kepada 1 saja. Maksudnya 1 kepada setiap image mesti setiap input mesti ada satu output. Dia mesti satu-satu saja. Kita tengok P tu. output. 1. Kalau kamu tak nampak dia macam ni, kamu lukis dalam bentuk anak panah tadi. 1 kepada apa ni? Pen saya ni. Okey, tengok yang ni. Kalau kamu tak nampak dia macam ni, buat anak panah tadi. Baru kamu nampak 1 kepada 2. 2 kepada 2. 3 kepada 4. 4 kepada 5. Jadi ini fungsi ke tidak? Fungsi. 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 Ya, fungsi. Jadi ini adalah fungsi. Okey, Q pula. 1 kepada 3. 0 kepada 3. Kepada 3. 2 kepada 2 kepada 1. 1. 4 kepada 2. Jadi ini fungsi ke tidak? Fungsi. Fungsi. Banyak Fungsi. kepada 1. Fungsi kepada satu. Fungsi. Banyak kepada 1. Dia ke fungsi? Ya. Banyak kepada 1 kan ni? Ya. 1 kepada mana Dua. ada banyak sebelah sini? Iya ke? Ini 1, semua 1, 1. 1, ini 1, ini 1, ini 1. Tapi ini ada 2. Dua. Jadi 1 kepada Banyak. 1 kepada banyak. Jadi ini fungsi ke tidak? Bukan. Fungsi. Bukan. 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 Fungsi. Paham? So kalau art, senang saja ni. Cara sebab ni paling senang. Gue rasa lah. Oke, 1 kepada 6. 2 kepada 5. Lepas tu 1 kepada 9. 9. 4 kepada 3. 3. Sekejap. Ada 1. Sekejap. Salah. Satu, 6. Lepas tu 2, 5. Lepas tu 1 lagi kepada 9. 1 kepada 9. Lepas tu 4 kepada 3. Jadi ini fungsi ke tidak? Apa nama fungsi ini? Apa hubungan mereka? Banyak kepada 1. Yes, banyak kepada 1. Banyak, ini banyak kepada 1. Jadi fungsi ke bukan fungsi? Fungsi. Banyak kepada 1. Fungsi ke bukan fungsi? Fungsi. Kan tadi. Terlepas. Banyak kepada 1 adalah fungsi. Oke, ini.
Fungsi. Oke, nomor 4. Tentukan sama ada hubungan dalam graf berikut ialah fungsi atau bukan fungsi. Fungsi tadi dia mesti Bukan. 1 kepada Bukan. 1 ataupun 1 kepada banyak. Jadi kalau kita tengok ini, 1 kepada 10, 2 kepada 20, 3 kepada 30. Fungsi ke tidak? Fungsi. 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 Bukan. Kalau Bukan. yang ini fungsi ke bukan fungsi nih? Bukan. Kenapa bukan? Karena satu kepada banyak. Banyak. 4 nih dah banyak. Dia ada 2 dah. 5 tu pun ada 2. Yang 12 pun ada 2. Jadi banyak dekat sana. Banyak kepada banyak. Ini adalah banyak kepada banyak. Jadi itu bukan Fungsi. fungsi. Itu bukan fungsi. Oke? Yang ni. Diberi set S 10, 12, 16 dan set R. Hubungan set S kepada set R ialah tolak 8. Okey, pasangan tertib. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Cikgu tolong tulis. Fungsi. Bukan fungsi. Nombor 5. 5A, siapa nak jawab? Siapa lagi ni? Cikgu tengok. Anissa. Apa jawapan A kamu, Anissa? Tengok dari soalan tu. Apa jawapan A kamu? Ya. Anissa, kamu di sana? Oh, Anissa tiada. Ada nggak Anissa? Anissa dapat? Jawapan 5E. Ada yang nak tolong tak? Ada yang nak tolong Anissa? Anissa terkeluar pula. Alicia, apa jawapan E, 5E? Coba tolong tulis. Senyap je. Susah ke soalan ni? Lim dah tunjukkan jawapan dia tu. Dapat buat 5E. Hello. Tak je. Dapat. Tak dapat? Kalau pasangan tertib ya, kamu kalau soalan macam ni kamu tak nampak kan? Mana pemadam? Macam mana cara cikgu suggest tadi? Pemadam tu.
Eh, Dapat. boleh pula tu. Dapat. Apa jawaban kamu? Sepuluh. Tolak 8. 10 tolak. Apa hal pen cikgu ni kita dapat pakai? Habis bateri. Sekejap. 10 kawan dia siapa? 2. 2. 12 kawan dia siapa? 4. 4. 18 kawan dia? 10. Oh, 20 kawan dia? 12. 12. 12. Macam tu lah. Sekejap. So, 10. 2. Buat macam ni ya. Pen cikgu dah habis bateri dah. So, buat macam ni dulu. Dalam kurungan 10 4 10 2 koma 12 4. 4 dan seterusnya. Nah, kamu tulis habislah jawapannya. B itu jadual lah, masukkan sajalah S tu 10. Macam yang kita buat tadi. Lepas tu 12, 18, 20. R 2, 4, 10, 12. Okay, C graf. Cikgu dah buat dah. Kat graf ni kamu tandakan titik dia. Ini S ini X ke Y? S. X. Ini X. Cikgu dah standby dah tu. R. Y. Jadi 10 sini 2. 12 4. Boleh buat graf? Boleh. Boleh. Senang je tu. Belum habis lagi. Persamaan. Diberi hubungan dari set S kepada set A ialah tolak 8. Jadi ini tadi S. S adalah input. Ini output. Jadi selalunya kita tulis output sama dengan input. Jadi output R sama dengan S. S tolak 8. S tolak 8. Itu saja, macam tu saja. Oh. Dia dah beri dah tolak 8. Kalau kamu cek R, kamu tengok R 2. 10 masukkan nilai. Double check lah. Okay, kita ambil nilai ni. R adalah 10. Jadi S adalah R adalah 2. Sekejap. Bingung cikgu. R adalah 2. S adalah 10 tolak 8. Betul tak 10 tolak 8 sama dengan 2? Betul. Betul. Jadi betul lah persamaan kamu. Betul lah kamu cek. Okey? Okey. Ada soalan? Tidak. Tidak ada. Okey. Sikit lagi ya, sikit lagi. Okey, Raja berikut menunjukkan fungsi f(x) sama dengan 3x dalam domain 1 hingga 5. Jadi tentukan nilai a, b. Jadi dia beri f(x) sama dengan 3x. Jadi macam mana kamu nak cari nilai a? 3 darab A 3. itu adalah f(x). Masukkan saja dalam persamaan. Okey, A adalah f(x). Jadi tulis saja A sama dengan 3x. Apa x dia? Darab 3. 3. Jadi A sama dengan 9. Okey, 9. boleh? Kalau kamu nak cari macam mana? F(x)
sama dengan 3X. X berapa? 3. X. 5. 5. Jadi Lima. Fx B sama dengan 3, 5. Oke, masukkan nilai saja. Paham dah fungsi itu macam mana? Paham. Ya. Paham? Eri boleh, Eri. Terus hilang dia. Tengok kalkulator Boleh. pada kau pakai. Boleh ya? Boleh guna cikgu, dah pandai saya. Nih, tadi macam mana tak dapat? Benar apa mana cikgu? Tak dapat tekan X. Oh, dah dapat cikgu. Saya tengok ke Dah buku dapat. cikgu, macam mana tekan. Kan semua ada dalam buku. Oke, nyatakan Iya. domain dan julat hubungan berikut. Domain tadi merujuk kepada apa? Input ke output? Input. Domain. Input. Julat merujuk kepada Output. output. Jadi kita tengok yang A tu, domain tu. Apa jawapan kamu, domain? Agnes. Tiada dengar suara Agnes ya malam ni. Negatif Agnes. 5, 2, 4. Jadi domain kita adalah Negatif 5, 2, 4. di mana satu domain? 5, 2, 4. Negatif 5, Oke, dalam kurungan. 4. Ini. Negatif Ini. 5, 4. Ah, 4. Domain. Julat? 4. julat. Julat. 08, 15, 16. Itu saja. 0, 8, 15 Kalau yang B? dan 16. Iya. Betul? Kalau B? Domain tadi merujuk kepada input. Kalau ini tadi mana input? X ke Y? Input X. Input X, ya. So ini domain kita lah. Ini julat. X. Apa terdapat? JULAT, julat. So domain kita, tengok yang bahagian ini dulu. Ini untuk domain. Negatif 4. Apa lagi yang ada? 0. Ada 1. lagi? 1 ada nggak 1? Apa lagi yang ada? 4. 4. Negatif 4. 1 ke 0 tuh? 0 kan? Ini. 0. 0. Dengan mana lagi? Ini. Berapa nih? 4. 1 ada ke? 1 ada. Cikgu tak nampak di bawah. Jadi 1 pun ada. 1. 0. 1 dan 4. 1 dan 4. 1. Kalau julat? Kalau julat Empat. tak nampak. 4. Kalau julat bagian 1 tadi. 4. 4. 2. 4. 2. 1. 4. Tengok bahagian ni. Kenapa pen cikgu kadang-kadang lari ni? Tengok bahagian ni. Oke, 4. Ini 4. 0. 4, 0. Apa lagi? Negatif 3. Sekejap. Cikgu confused dah.
Tengok yang ada 4. nilai. Ini nilai X, nilai Y. Nilai Y, negatif 4. Negatif 4 ada ke? Negatif 5. Negatif 5. Nih, tengok bahagian ni. Susah-susah kita buat macam ni dulu. Negatif 4 pergi ke mana? 1. 1. Okey, circle. Lepas tu Oh, itu dia. kosong pergi ke 2. 2. Lepas tu 1 pergi ke Negatif 1 pergi ke 3. Negatif yes, 3. negatif 3. 4 pergi kepada Negatif 5. negatif 5 dan 4. 4. Jadi kamu tulislah ini bahagian domain. Ini domain. Betul tak? Negatif 4, 0, 1, 4. Betul lah ni. Lepas tu julat kamu adalah inilah. 1, 2, negatif 3, negatif 5 dengan 4. Okey, yang lain okey? Oke. Sikit lagi. Okey, 8. Saja menunjukkan fungsi fx. Tentukan Belum, nilai x Cikgu. dengan... Ya, kenapa tu? Okey. Yang ni boleh kamu cuba buat sendiri, sama juga macam kita bincang tadi. Boleh? Boleh. Boleh ha? Kamu cuba buat sendiri dulu. Okey, ni cuba tekan kalkulator. Mana nak tekan kalkulator tadi? Kamu dapat tak jawapan dia? 3 alfa X. Ya, 3 alfa X tambah 2. 2. So, kalau X sama dengan 0, Y sama dengan? Y sama dengan 2. 2. Kan, senang saja. So, yang ni terus masukkan nilai. Kalau ada masalah lagi yang kamu rujuk dengan kawan-kawan kamu yang dah boleh buat tu. Semua boleh kan? Tekan kalkulator tadi, semua tak ada masalah. Okey, next. Yang ni graf. Graf ada masalah? Boleh ha? Ingat dancing matematik tadi. Tengok pada X. Yang ni kuasa 1 macam mana bentuk dia, yang ni kuasa 2 macam mana, yang ni kuasa 3, yang ni per 4 per X. Rujuk balik graf ni. Kalau boleh kamu print lah ni. Ni dancing. 2 ni lah sebab ada dekat sini, tapi tak ada dekat sini. Praktis hari-hari. Okey. Nombor 3. Yang ni, 3 dan 4 ni. Cikgu nak bincang. Nanti kalau soalan susah, nampak macam susah, tapi sebenarnya dia senang je. Okey, tengok. Soalan A. Berapakah ketinggian bola itu pada saat ketiga? Kamu nampak masa tu, yang mana satu nombor 3? Nampak? Ni kan? Cuba kamu tarik dia pergi atas sampai dia menyentuh ni. Berapa dia punya ketinggian? 15. 15 15. meter. Pada saat berapakah bola itu berada di ketinggian 10 meter? Mana 10 meter? Tengok tinggi ni. Jadi 10 meter ni kan?
Tengok, mana bagian toh? Berapa nilai ni? 1 lebih. Satu lebih. 1,5 kamu kira dekat sana 1,5. Jadi tulis 1,5 unit dia. 3. 1,5. 1,5 apa unit dia? Saat. 1,5 saat. Ini kamu baca daripada graf saja. Oke, C. Pada saat berapakah bola itu akan jatuh ke tanah? Saat berapa? Oke, yang ni dia naik kan, kosong. Dia naik. Kalau kamu lambung bola, dia naik, lepas tu dia turun. Jadi, kalau dia berada di tanah ini, dudukan dia. Berapa saat? 8. 8. Yes, 8 8. saat. D. Apakah ketinggian maksimum? Tahu apa ketinggian maksimum? Ketinggian Paling tinggi. Paling tinggi. Berapa yang paling tinggi? Ketinggian. Dia tengok ketinggian. Jadi kamu rujuk ke sini lah. Mana satu paling tinggi? Sini kan? Lepas tu pergi sini. 15,5. 15,5. Ya. Nanti kamu buatkan 15,5. Cikgu dapat dekat sini macam 16 tu. 10. Bukan Petak tu mewakili 2. Jadi 16. Dan 16 apa unit dia? Ketinggian. Yes, 16 meter. meter. Apakah tren bagi pergerakan bola golf itu? Apa tren dia? Mula-mula dia apa? Mula-mula dia naik. Lepas tu dia turun. Jadi tren dia naik dan turun. yes, menaik dan turun. Okey. Siap, nombor 3. Nombor 4. Okey, lengkapkan jadual di bawah berdasarkan graf. Bilangan kemeja. Jadi ini bilangan kemeja. Ini kos. Jadi kita nak tengok 10. Kalau 10, tengok dari graf ni. Berapa kos baju? Berapa kos baju kamu kalau 10 helai? Berapa? Ratus. Yes, 100. Kalau 30? 200. 200. Kalau 50? 300. Garis saja garis. 300. 300. Kalau 70? 400. Nah, 400. 80. Okey, soalan B. Setelah Ras mengamati graf tersebut, dia terkejut apabila kosong helai kemeja T, kosnya 50. Jika anda puan Aini, apakah penjelasan anda? Kenapa dia tak order pun baju tu tapi ada kos 50? Apa maksudnya tu? Penghantaran. Penghantaran, shipping kan kamu biasa pergi Shopee kan? Shipping cost. Jadi cost penghantaran. RN ialah Cost shipping. penghantaran. SNTRN. Okey. Berapakah jumlah kos yang perlu dibayar oleh Ras untuk 68 helai kemeja t-shirt? Macam mana kamu tengok? Cari dari graf ni. Yang mana 168? Sini 60 kan? Ya. Setiap ni. Cari 68. Lepas tu buat macam tadi. Berapa dia kena bayar? Kamu kira dekat sini. Okey? Okey, yang D, jika Ras mempunyai bajet sebanyak 410. Jadi kamu tengok dekat sini kos. 410 kos. Jadi 410. Tengok saja dari graf. Kamu tak perlu kira. Jadi 410 dia lebih kurang dekat sini. Tengok dekat sini. Berapa bilangan baju tu? 71.
Oke, baca saja dari graf. 71. Dekat latihan cikgu ni kamu tak berapa nampak. Kamu boleh rujuk dalam buku teks. Sebab soalan ni cikgu ambil dari buku teks. Oke, soalan nombor. Ini adalah soalan nomor 7. Nombor 7. Oke. Nah, dari buku teks baru jelas sikit lah. Oke, sama.